Okey, baik. Untuk kali ini kita akan membentangkan isu mengenai merokok, tapi kita akan gunakan version Minecraft Education. Baik, okey. Mari kita mulakan belajar kita. Baiklah. Selamat datang semua. Pada hari ini kita akan belajar isu merokok bersama-sama. Baik, kita akan teruskan dan kita akan pergi ke stesen yang pertama. Baiklah, kita lihat ke stesen yang pertama. Baiklah, apa itu merokok? Merokok merupakan satu aktiviti menghisap tembakau yang telah digulung pada kertas dan dibakar. Kemudian rokok merupakan bahan yang tidak baik untuk pengamalan gaya hidup yang sihat. Ialah sebab kita hisap masuk asap ke dalam badan kita, jadi ia merupakan satu perbuatan yang tidak baik. Kemudian merokok merupakan satu jala yang tidak mendatangkan sebarang manfaat. Itu kita semua sudah tahu kerana merokok ini hanyalah memudahkan kesihatan kita. Baiklah, kemudian kita akan melihat. Baik, di sini ada bahan di dalam rokok. Saya ada senaraikan 12 bahan dalam rokok. Yang pertama adalah hexamin, iaitu bahan pembakar. Yang kedua adalah arsenik, iaitu racun serangga. Bahan yang ketiga di dalam rokok adalah tar, iaitu bahan jalan raya, urapan jalan raya. Yang keempat adalah metanol, iaitu bahan api roket ataupun pesawat. Yang kelima adalah pen, iaitu cat. Yang keenam adalah butane, iaitu gas pemantik api. Yang ketujuh adalah tolun, iaitu bahan karut. Yang ke-8 adalah amonia, iaitu pencuci lantai. Yang ke-9, nikotin, pembunuh serangga. Nikotin ini adalah perkara ataupun bahan yang paling diketahui ramai kerana ia menyebabkan ketagihan. Yang ke-10 adalah stearic acid, iaitu bahan lilin. Yang ke-11, karbon monoksida, iaitu racun daripada gas kereta. Dan yang terakhir adalah acetic acid, iaitu cuka. Baik, ini adalah antara jenama-jenama rokok yang kita dapat lihatlah di negara kita ni. Yang pertama adalah Marlboro, yang kedua adalah Mevius. Dia ada pelbagai warna kotak, ada yang setengah warna merah dan ada setengah juga warna biru. Yang ketiga adalah John, yang keempat adalah Dunhill. Yang kelima adalah Winston, yang keenam Gulang Garam, ketujuh Chesterfield dan yang ke-8 adalah L&M. Baiklah, jauhi rokok, dekati Allah. Sekadar penambahan dalam perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi belok ke kanan untuk ke stesen seterusnya. Baiklah, untuk ke stesen kedua dan ketiga kita perlu belok ke arah kiri ini. Setelah kita lihat stesen yang kedua terlebih dahulu. Baiklah, apakah isu yang cuba kita sampaikan di pertemuan ini? Yang pertama, peningkatan jumlah perokok dalam kalangan masyarakat. Yang itu kita dapat nafikan sebab sekarang kita lihat jumlah perokok di Malaysia adalah semakin meningkat. Kemudian yang kedua, remaja terlibat dengan gejala merokok pada usia yang muda. Kerana sebahagian sebelum ni ada sebahagian kelatan akhbar yang memaparkan di mana ada remaja yang berusia seawal usia 9 tahun telah terlibat dalam gejala merokok ini. Kemudian yang ketiga adalah jumlah perokok wanita yang semakin meningkat. Di sini kita dapat lihat perokok wanita ini dah mula masuk ke dalam dunia merokok, sama ada merokok secara merokok lama, tembakau ataupun merokok rokok elektronik. Yang keempat adalah pengujudan rokok elektronik yang seperti kita sedia maklumlah. Baiklah, seterusnya kita lihat stesen ketiga, punca yang membawa seorang kepada merokok. Yang pertama adalah faktor sekeliling seperti keluarga. Baiklah, apabila remaja ni lahir di dalam keluarga yang merokok, jadi mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti atau mengikut apa perkara keluarga-keluarga yang lebih dewasa melakukan. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya ini memainkan peranan yang sangat besar sekiranya pemuda atau remaja tersebut adalah orang atau manusia yang sering mengutamakan rakan-rakan sebaya mereka berbanding keluarga. Jadi rakan-rakan sebaya ini mudah untuk mempengaruhi mereka. Yang ketiga adalah rasa hebat dan sifat ingin tahu. Yalah, remaja pada usia muda, mereka banyak benda yang mereka nak cuba atau mereka nak tahu bagaimana perasaan ataupun pengalaman. Jadi daripada situ mereka mungkin akan terlibat sedikit demi sedikit di dalam merokok ini. Kemudian rasa hebat tu mungkin apabila mereka merokok mengeluarkan asap, mereka nampak macam bergaya, itu saya tak tahulah. Dan seterusnya adalah perkara punca yang keempat adalah pengaruh rakan sebaya tadi.
Baiklah, untuk ke stesen 4 dan stesen 5 kita perlu belok pusing ke arah kiri. Okey, baik. Kita pusing ke arah kiri. Kita pergi stesen yang keempat. Kesan daripada daripada jalan merokok. Baiklah, kesan yang pertama adalah berlaku serangan jantung, di mana apabila kita merokok, saluran darah atau pembuluh darah dia akan menyempit, dan ini akan apabila dibiarkan terlalu lama, dia akan menutup saluran darah tersebut dan menyebabkan saluran darah pecah, dan ini menyebabkan berlakunya serangan jantung kerana darah tidak sampai dan oksigen tidak sampai ke dalam jantung. Kemudian yang kedua, memberi kesan kepada perokok pasif. Perokok pasif ni siapa? Contoh, kita merokok di dalam satu kawasan yang tertutup, kemudian yang merokok adalah kita dan yang lain ini tidak merokok. Yang lain ini yang menghirup asap rokok ini merupakan perokok pasif. Sebabnya kebiasaannya pada ini berlaku khususnya kepada kanak-kanak ataupun anak-anak yang masih kecil. Kerana ada sebahagian kes, setengah kes yang berlaku di mana ada setengah bayi yang meninggal dunia kerana banyak menghirup asap rokok. Baiklah, itu adalah antara kesan pada perokok pasif. Kerana asap rokok juga memberikan kesan yang sama dan juga hampir sama kepada orang yang merokok berbanding orang yang merokok. Yang ketiga, kesan ketiga adalah banyak mendatangkan penyakit lain. Baiklah, penyakit-penyakit contohnya penyakit-penyakit seperti kanser, penyakit-penyakit seperti melibatkan pernafasan. Penyakit ini dia akan mudah datang kerana kita memasukkan sesuatu bahan yang tidak baik atau tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam badan kita. Jadi kemungkinan untuk penyakit-penyakit ini datang untuk hinggap ke dalam badan kita semakin tinggi, dan perkara ini akan menjejaskan kesihatan kita lah, sekaligus dia akan menjaga kesihatan dan mengganggu kesejahteraan kita. Yang keempat, merosakkan fizikal dan tubuh badan perokok. Ialah perkara ini kita nak wakilkan apabila kita masukkan suatu perkara yang tidak baik ke dalam badan, dia akan mempengaruhi sistem-sistem dan organ-organ di dalam badan. Apabila salah satu organ dalam badan tidak berfungsi, maka ia akan menjelaskan kepada organ-organ lain dan mengganggu sistem-sistem dalam badan kita seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pengangkutan oksigen dan sebagainya lah. Kemudian yang kelima, ia akan mengganggu imej perokok menjadi kurang menarik. Baiklah, perkara ini kita dapat lihat sebab apabila orang merokok, kita dapat lihat dari segi fizikal yang misalnya orang merokok, kita dapat lihat gigi dia semakin kuning. Kemudian kita dapat lihat orang yang merokok ini kulit dia akan lebih nampak berkedut kerana dia memasukkan asap atau bahan di dalam badan kan. Jadi dia akan mengaji daripada dalam dan memamparkan kulit yang berkedut lah. Kemudian antara yang lain adalah lidah dia kurang sensitif seperti orang yang tidak merokok. Itu antara contoh-contoh inilah imej yang mengganggu imej seorang perokok. Baiklah, kita pergi stesen yang kelima, iaitu stesen yang terakhir. Di sini kita dapat lihat langkah mengatasi gejala rokok. Yang pertama adalah pewujudan akta merokok oleh pihak kerajaan. Baiklah, antara yang terbaru yang saya ingat adalah akta merokok, larangan merokok di kedai-kedai makan, di mana perokok perlu berada jarak di luar 3 meter daripada lokasi kedai makan tersebut untuk menghisap rokok. Kerana apabila mereka menghisap di dalam kawasan 3 meter di dalam kawasan, mereka boleh dikenakan saman dan juga dikenakan tindakan akta yang membawa kepada kemungkinan penjara ataupun bayaran denda. Kemudian yang kedua adalah pelupusan rokok-rokok seluduk. Baiklah, rokok-rokok seluduk ni dia masuk secara haram dan dijual pada tandas harga yang rendah berbanding rokok-rokok yang dikenakan cukai. Rokok-rokok yang dikenakan cukai, kita dapat lihat harganya adalah lebih mahal. Ada sebab kenapa rokok-rokok ini dikenakan cukai. Antaranya untuk membebankan perokok untuk membeli rokok di kedai. Jadi apabila perokok rasa teban, kemungkinan mereka akan mengurangkan atau berhenti merokok, dan perkara ini akan membantulah kesihatan kehidupan masyarakat pada masa ini. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan harga rokok di pasaran. Baiklah, salah satu langkahnya adalah meningkatkan harga rokok lah, supaya bebanan atau kemampuan beli perokok ini semakin rendah. Jadi apabila semakin rendah, mereka boleh kemungkinan mereka akan berhenti daripada gejala ini. Baiklah, saya rasa itu sahaja yang dapat saya bentangkan pada hari ini. Saya harap pembentangan ataupun perkongsian ini dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat yang boleh digunakan atau diaplikasikan